Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Melaka FM 102.3, 10.04 minit pagi. Seperti biasa waktu ini kita bersama dalam program Mutiara Ilmu dan telah pun berada di talian waktu ini yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Satu orang mana sihat? Alhamdulillah. Semua orang kerja RTM sihat belaka. Insya-Allah semuanya. Alhamdulillah. Semua selamat daripada wabak. InsyaAllah, amin ya kan. Baik Datuk, seperti biasa di hari Jumaat ni kan, kita nak dengarkan tazkirah daripada Datuk. Apa agaknya tajuknya hari ni, silakan. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan di dalam tahun baru Masihi 2021. Masa berlalu dengan begitu pantas secara tidak kita sedari. Bulan kita berada pada Jumaat yang terakhir pada awal bulan Januari ya. Iya saya. Secara kita tidak sedarilah. Masa begitu pantas meninggalkan kita. Apatah lagi hari ini kita sibuk dengan ujian yang diberi oleh Allah SWT kan? Berbagai-bagai masalah kehidupan dan sebagainya. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya nak membacakan satu riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa solat ini merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat ni tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama mad-din. Barang siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan aqamad-din. Dia telah mendirikan akan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan solat, bahawa dia telah merobohkan akan agamanya. Maka di dalam sembahyang ini kata Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mendirikan solat ini, di dalam solat itu terkandung 10 perkara. 10 kelebihan ataupun 10 kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang mendirikan solat. Yang pertamanya, bahawa orang yang mendirikan solat ini zainul wajhi, menjadikan wajahnya berseri-seri. Jadi kalau orang, kita nak tahu orang dia wajah berseri tak berseri, bukan sebab make up dia ada orang kerana make up tu kadang-kadang boleh menipu orang kan. Mukanya tak cantik, banyak parut, boleh pakai make up lah. Tapi sebenarnya orang yang mendirikan solat, kalau dia tak bermakeup pun kita akan nampak mana seri wajah dia. Dengan bukan sebab pakai susuk Jadi orang yang mendirikan solat, kita akan tengok wajahnya wajahnya nampak berseri-seri kan. Walaupun tanpa ada. Orang dulu mana ada makeup kan ya? Betul. Orang dulu tak ada makeup, tak ada macam kita sekarang macam-macam kosmetik ada kan. Tapi macam tu juga kan. Jadi kalau kita tengok orang dulu tak bermakeup tapi sentiasa mendirikan solat,
Malah mereka ni, wajah-wajah mereka tu lebih ayu, lebih tampan daripada orang sekarang yang berpakai make up sepanjang masa kan. Okay. Yang keduanya, orang yang mendirikan solat ini wa nurul qalbi, Allah Ta'ala akan menerangkan hati dia. Jadi kalau sekiranya tanda orang ni bila dia terang hati, apa faedah dia kalau sekiranya hati seorang itu terang sebab mendirikan solat? Jadi kalau sekiranya hati dia terang, mana kalau dia belajar mudah dapat kan? Kalau sekiranya diberikan nasihat, dia mudah terima, dia mudah ikut. Itu maknanya tanda hatinya terang. Ada orang kita bagi nasihat ni, dia macam umpama mencurah air ke daun keladi. Tak nak dengar kan? Dia tak nak dengar. Dia sebabnya kalau kita ada anak-anak kan, kalau anak-anak kita tu dia mengabaikan solat, kita akan tengok waktu kita beri nasihat, kita berikan tunjuk ajar, dia susah. Dia susah, kemudian dia jadi degil dan sebagainya kan. Hatta makna kita sebagai suami isteri sendiri pun, kalau sekiranya seorang suami meninggalkan solat, kalau suami isteri beri nasihat, dia buat macam angin lalu je lah. Kita akan nampak begitu keadaan dia. Itu pentingnya, maknanya orang yang mendirikan solat ini, kata Rasulullah SAW, akan dicahayakan hati dia. Yang ketiganya, warahatul badani, akan menyihatkan badan. Orang yang mendirikan solat ni, mendirikan sembahyang ni, badannya sihat. Kerana ini telah dibuktikan oleh saintifik kan. Bagaimana hari ini orang sains membuktikan bagaimana faedah sembahyang itu kepada kesihatan. Sehingga hari ini pakar-pakar dalam bidang kesihatan telah membuat kajian bahawa rupa-rupanya ketika mana dalam kehidupan kita ni, otak kita ni, dia memerlukan sedikit daripada darah masuk, oksigen masuk ke dalam. Kalau tak ada, kalau berlebihan, dia akan menjadikan mudarat kepada orang tu. Jadi rupa-rupanya ketika mana orang ni sujud, pada waktu itulah maknanya akan dihantar maknanya sedikit daripada oksigen darah dalam otak kita, sehingga maknanya dia tak perlu banyak-banyak kan. Dan darah itu akan berlaku ketika mana dia turun pada waktu sujud je. Waktu orang maknanya merendahkan kepala dia ke bawah. Jadi kalau orang tak semayang, dia terpaksa berjoging, dia terpaksa melakukan senaman dan sebagainya. Jadi kehebatan orang Islam ni, kita tengok dia tak perlu buat apa-apa, melainkan dengan solat itu sendiri. Pada waktu pagi, dia kalau bangun pagi, tengok renggangan badan ada, renggangan pinggang ada, semua dia punya senaman yang begitu komplit sekali. Jadi dengan sebab itu, orang yang mendirikan solat, itu sebabnya badan dia akan jadi sihat. Kita bayangkan bagaimana ulama-ulama terdahulu daripada kita, mereka semayang sampai beratus-ratus rakaat kan. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal bangun pada waktu pagi, maknanya sebelum daripada subuh lagi bangun, dia mendirikan 300 rakaat semayang. 300 rakaat. Bayangkan bagaimana dia punya senaman dia. Sebab itu ulama-ulama dulu jarang yang sakit. Kan? Jadi kalau Allah Ta'ala bagi sakit pun kerana Allah Ta'ala nak memuliakan dia. Jadi kita tengok kelebihan dengan solat ni tadi. Yang keempatnya, orang yang mendirikan solat ini, dia wa unsun fil qabri, memberi ketenangan dalam kubur. Orang yang mendirikan solat ni akan jadi tenang. Bila dalam kubur, banyak kita tahu dalam kubur ni ada dia punya berbagai-bagai dia punya masalah dalam kubur. Ada soalan muka nakir, ada azab kubur, ada hempetan kubur dan sebagainya. Tapi orang yang mendirikan solat, ketika mana dia hidup, dia sentiasa menjaga solat dan mendirikan solat, dia akan mendapat ketenangan dalam kubur. Ketika mana dalam kubur esok, malaikat tanya, dia boleh jawab semua, maka kuburnya akan diluaskan dan dia diberi ketenangan, boleh rehat sampailah pada tarikh, sampailah kepada waktu, maknanya hari kiamat yang sebenar berlaku. Ini kelebihan orang yang mendirikan solat. Yang kelimanya, wa manzilur rahmah, orang yang mendirikan solat ini menyebabkan turun rahmat Allah Ta'ala.
Jadi dengan sebab itu rahmat ini tak boleh dibeli di mana-mana. Yang memberi rahmat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab rahmat ini, bila kata turun rahmat ini, macam-macam. Rahmat ini Allah Ta'ala beri mungkin dalam bentuk ketenangan. Walaupun tenang. Mana walaupun tak kaya tapi tenang. Ada orang kaya tapi tak tenang. Tak gitu, ya? Ada orang kaya, duit banyak tapi tak tenang. Mana tak ada rahmat Allah. Kalau diberikan rezeki, rezeki itu merupakan rahmat. Dia mencukupi. Diberikan kesihatan itu sebagai rahmat. Dia boleh buat ibadat dan sebagainya. Jadi rahmat ni berbagai-bagai, kan? Okey, yang keenamnya ialah wa miftahus sama'i, merupakan kunci langit. Maksud kunci langit ini ialah orang yang mendirikan solat ini, ketika mana dia sembahyang, maka dengan sebab pintu langit itu boleh terbuka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang mendirikan solat itu dia mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala, pintu yang maha raja, kan, yang dikatakan orang yang mendirikan solat ini dia sentiasa mengetuk pintu. Dia umpama dia mengetuk pintu. Jadi apabila dia mengetuk pintu, pasti pintu itu akan dibukakan. Ini umpama orang yang mendirikan solat lah. Maknanya bila dia mendirikan solat, pintu-pintu langit akan terbuka. Dengan sebab itu tidak ada hijab doa. Kalau dia berdoa akan makbul, kan? Kalau dia minta akan diperkenankan dan sebagainya. Okey, yang ketujuh daripada kelebihan solat ini ialah wasaqlul mizan, akan memberatkan timbangan amal baik. Orang yang mendirikan solat ini, dengan sebab solat ini akan menyebabkan timbangan amal dia akan jadi berat. Walaupun sembahyangnya yang wajib, yang fardu, tapi dengan dia menjaga solat ini tadi, dengan dijaganya dengan baik, jadi memberatkan timbangan amal. Yang ke-8, wa mardatur rabbi, dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Taala kalau dah redha, kalau kita baca dalam Quran, bila Allah Taala dah redha, maka Allah Taala kata ni syurga untuk kau, kan? Itu kelebihan orang yang mendirikan solat. Dan yang ke-9, wasamanul jannah, memudahkan balasan syurga. Orang yang mendirikan solat ini memudahkan, maknanya balasan untuk syurga kepada dia. Mana kalau dia menjaga solat ni atau mendirikan solat, mana mudah untuk dia masuk dan mendapat nikmat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, bagi orang yang mendirikan solat ini, wahijabun minan nar, akan mendapat melindungi daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling besar lah. Kerana orang yang bila mendirikan solat ini, sudah tentu dia akan terlindung daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang memelihara solat 5 waktu, maka baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Namun bagi yang tidak memeliharanya, maka baginya akan tiada akan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Setelah itu ia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jadi ini bagaimana ingatan Rasulullah SAW bagi orang yang mendirikan solat dan bagi orang yang meninggalkan solat, dan bagaimana besok kedudukan orang yang meninggalkan solat, mereka berkumpul dengan siapa di akhirat kelak. Di dalam tempat mana mereka berkumpul. Jadi sebab itu mudah-mudahan pada hari Jumaat yang mulia ini, nanti sebelum kita nak menyampaikan tentang berita gembira tentang orang yang nak menunaikan salat pada minggu ini, perkhabaran terbaru, insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit info ni kita akan mendapat manfaat dan kita sentiasa menjaga solat walaupun dalam keadaan pandemik
yang berlaku pada waktu sekarang. Wallahu a'lam. Ya, itu dia tazkirah kita hari ini. Dan Datuk, kita sebenarnya ada satu soalan daripada rakan pendengar kita ni, Nurul Siti Fatimah. Bertanya kan, dia kata, Assalamualaikum Datuk, saya mohon Datuk tolong bacakan bacaan doa iftitah dengan betul. Saya keliru dengan ada bacaan yang didengar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabiran, dan yang mana satu yang sebenarnya? Okey. Soalan tu kita bagus. Sebelum kita membacakan doa iftitah ni, kita terangkan dulu kedudukan doa iftitah itu dalam solat. Ya. Sedia kita maklum, bila kita mendirikan solat ini, dalam solat dia ada perbuatan rukun. Perbuatan rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, hukumnya batal. Ada yang keduanya dalam perbuatan solat ini namanya sunat. Perkara sunat. Perkara sunat ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertama sunat ab'ad, yang keduanya sunat hay'ah. Jadi kalau ditinggalkan sunat hay'ah ni, dia tidak perlu kepada sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya meninggalkan sunat ab'ad, orang yang meninggalkan dengan sengaja atau terlupa perlu kepada sujud sahwi, iaitu 2 kali sujud sebelum daripada memberi salam. Maka doa iftitah bukan termasuk dalam perkara sunat ab'ad. Dia termasuk sunat hay'ah. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan kepada semua umat Islam, bahawa walaupun doa iftitah ni dia merupakan sunat hay'ah, sunat yang ditinggalkan, tak perlu kepada sujud sahwi dan sebagainya, tetapi ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah dalam sembahyang fardu atau sunat. Jadi untuk memastikan bahawa doa iftitah tu dapat pahala dan dia itu betul, maka hendaklah dibaca dengan betul, berpandukan kepada ilmu dan belajar daripada guru-guru kan. Ya. Jadi insya-Allah kita bacakan bagaimana doa iftitah yang sebenarnya. Bacaan yang sebenar. Doa iftitah yang kita baca ni, yang kita akan dengarkan ni, ialah bacaan yang biasa orang dengar dan biasa orang baca dalam sembahyang. Okey. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Okey, ini bacaan doa iftitah sebenarnya, yang sebenar. Jadi saya nak terangkan kepada Kak Su, kepada Kak Siti, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pembaca dalam doa iftitah. Okey, yang pertamanya, mereka sering melakukan, orang yang membaca doa iftitah ni sering melakukan kesalahan apabila dia membaca Allahu Akbar kabira. Itu salah. Bacaan begitu salah. Sebenarnya bacaan itu ketika mana diwasalkan Allahu Akbaru. Di Allahu Ra itu dihidupkan, diberikan baris. Allahu Akbaru kabira. Itu bacaan sebenarnya. Kalau dibaca Allahu Akbar, disukunkan Ra, maka bacaan itu salah. Jadi kena hati-hatilah. Okey. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila kan. Ya. Wajjahtu, jangan baca wajjahtu, jangan baca wajjahtu. Dia sebenarnya wajjahtu wajhiya, wajjahtu wajhiya lilladzi, bukan baca wajjahtu wajhiya. Salah. Itu bacaan salah tau. Sebenarnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada orang baca wa mahyaya wa mamati. Itu salah. Itu merupakan kesalahan. Sebenarnya bacaannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati.
lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul jangan baca wa ana minal, sebenarnya wa ana awwalul muslimin kan. Dia jangan baca wa ana minal, wa ana awwalul, jangan baca aku orang yang pertama, wa ana awwalul wa ana minal muslimin. Jadi saya baca balik semula. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal, jangan baca wa ana awwalul. Kalau wa ana awwalul, makna dia lah orang yang pertama masuk Islam, sedangkan kita ni bukan, ada orang yang lebih dahulu kan. Bahawa naklah dibaca wa ana minal, dan saya ni daripada orang yang muslimin, orang yang Islam. Itulah bacaan yang sebenarnya. Wallahu alam. Itu dia. Semoga dapat memberi pencerahan kepada semua yang bertanya dan juga kepada semua yang mendengar waktu ini. Dan selepas ini saudara, kita akan meneruskan kupasan tajuk kita hari ini. Hari ini kita nak menyentuh mengenai makam yang kelima dalam ilmu tasawuf, iaitu syukur. Jadi pastikan anda terus bersama Melaka FM. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Ya, Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Dan hari ini kita nak menyentuh makam yang ke-8 dalam ilmu tasawuf, iaitu syukur. Dan bila dalam kehidupan ni kan selalu kita dengar orang cakap kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada, kena bersyukur apa yang kita perolehi. Dan Datuk, jadi kita nak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan bersyukur ini. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kita akan mendapati kalimah syukur ini disebut-sebut di dalam Al-Quran secara berulang-ulang.
kan. Dan Rasulullah SAW sendiri pun menyebut kalimah syukur ini. Dan satu contohnya Allah Taala menyebut la in syakartum la azidannakum, contohnya kan. Dan banyak ayat-ayat yang lain kita akan berjumpa dengan kalimah syukur ini di dalam Al-Quran. Jadi dari segi bahasanya syukur ini membawa makna ialah itu sesuatu tindakan ataupun tindak balas yang baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Jadi bila orang yang bersyukur ni, kita akan lihat perkara yang paling mudah keluar daripada lisan dia ialah dia akan mengatakan syukur, alhamdulillah. Ini perkataan yang paling senang lah. Suatu tindak balas dengan perkataan kan. Iaitu dia memuji yang memberi, orang yang memberi. Jadi kalau kita sesama makhluk, contohnya kalau Kak Siti bagi saya sesuatu, saya akan mengatakan terima kasih. Terima kasih itu merupakan tanda ucapan syukur. Kan? Ataupun dalam kalau kita yang diajar oleh Rasulullah SAW, kalau sekiranya kamu diberikan sesuatu, maka hendaklah kamu menyebutkan jazakallahu khairan katsira. Jazakallah. Itu adalah perkataan yang terbaik. Kalau Kak Siti orang bagi, kita sebut jazakallah. Dia berbanding dengan terima kasih Kak Siti kan. Kalau kita sebut terima kasih ni dia mungkin kita terima kasih je, tapi dia tak ada pahala kan. Bila kita menyebut jazakallahu khairan katsira, ini ialah sesuatu kalimah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, melahirkan rasa terima kasih itu lebih daripada apa yang kita ucap kalau kita ucap terima kasih je. Jadi hari ni Kak Siti kalau dapat sesuatu, Kak Siti sebut jazakallahu khairan katsira kan. Ataupun jazakallah pun cukup. Jazakallah. Kan? Jazakallah. Kita pun perkataan tu dah sinonim dalam masyarakat lah. Kita tahu tapi mungkin kita tak amal lah. Sebenarnya itu sunnah. Okey. Rasulullah SAW kata kalau kamu diberikan sesuatu, hendaklah kamu membalas dengan sesuatu perkara yang baik. Mana kalau orang bagi kita balas lah. Contohnya kalau orang beri kita makanan kan, macam bulan Ramadan tu, kita balas balik dengan makanan kan. Kalau sekiranya kamu tak boleh nak membalas balik seperti mana yang diberi, maka hendaklah kamu mendoakan dia. Doakan. Kalau kita orang bagi kita, minta maaf lah saya tak dapat balas, tapi saya doakan mudah-mudahan awak punya umur panjang, ataupun awak punya Allah tambahkan rezeki. Itu kan. Jangan orang bagi kita sikit je. Ini penyakit yang perlu dielakkan kan. Patutnya kita cakaplah, kalau dalam bahasa Melayu kita terima kasih lah, tapi ucapan yang paling baik, yang paling afdal ialah jazakallah kan. Jadi hari ni kita cuba membudayakan kalimah jazakallah ni dalam hidup kita. Ajar kepada anak-anak kita, ajar kepada diri kita sendiri, sama-sama rakan kan. Kalau contohnya hari ni kita keluar makan, kawan belanja kita, kita pun kata jazakallah khairan katsira. Ataupun kita doakan, kau belanja hari ni mudah-mudahan kau punya rezeki berkat. Doakan kan. Jangan kata ini baru sekali dia nak doa, dia nak belanja kan. Dalam biasanya aku je yang kena. Jangan. Jadi kita sepatutnya mendoakan. Itu dia tindak balas yang baik, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan kan. Apabila seseorang itu dia menerima sesuatu kebaikan. Jadi biasanya kata-kata pujian dan sanjungan ini diluahkan oleh penerima kepada yang memberi. Kan, dia diluahkan begitu. Sehingga maknanya Syekh Muhammad Abdul mengatakan mentarifkan syukur ini ialah apabila seseorang menggunakan dan memanfaatkan segala nikmat itu dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tanda ataupun syukur ni ialah apabila orang dia mendapat sesuatu, dia memanfaatkan nikmat itu
dan menggunakan dengan sebaik-baik. Contoh paling mudah kat situ. Ya, Hari ini Allah Ta'ala bagi kita sihat. Ya. Bagaimana cara kita ni nak melahirkan tanda syukur kita kepada kesihatan yang Allah Ta'ala bagi? Yang pertama ialah kita menggunakan sihat itu untuk maknanya kehidupan akhirat, kan? Buat taat, buat kebaikan, kan? Sama ada kebaikan tu kita buat kepada Allah Ta'ala ataupun kebaikan itu kita buat kepada sesama makhluk. Itulah maknanya tanda orang mensyukuri akan nikmat Allah. Sehingga Rasulullah SAW kalau kita tengok ketika mana satu hari Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau ni orang yang maksum, mana diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa kamu masih lagi semayang bengkak-bengkak kaki, kan?" Rasulullah ni dia punya ibadatnya luar biasa kat Siti, kat Su, semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Kita hari ni bengkak kaki juga tapi gaut. Gaut lain dah ceritanya. Rasulullah dia semayang sampai bengkak-bengkak kaki, lamanya berdiri, lamanya sujud dan sebagainya. Maka apabila Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, engkau ni dah orang yang maksum, diampunkan dosa, kenapa masih lagi susah-susah nak semayang, penat-penat, kan?" Maka Rasulullah kata, "Afala akunu abdan syakura." Adakah tidak aku ni orang yang bersyukur? Tengok. Maknanya Rasulullah menzahirkan nikmat kesyukuran itu bila diberikan dia makam sebagai seorang rasul, diberikan kedudukan sebagai seorang nabi, diberikan dia sebagai seorang yang maksum. Maka cara Rasulullah membalas makna nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini, cara syukurnya ialah dengan memperbanyakkan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara yang patutnya kita lakukan. Apabila seorang itu dia menerima nikmat, dia bersyukur, iaitu memanfaatkan nikmat Allah Ta'ala dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ini kalau sekiranya kita diberi nikmat sihat, kita tak menggunakan nikmat sihat ni habis kepada perkara-perkara yang lara, yang tak memberi manfaat, itu tandanya orang yang tidak mensyukuri. Dia termasuk dalam orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kan? Itu termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jadi dengan sebab itu kita kena memastikanlah apa yang kita terima daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mesti manfaatkan, sama ada manfaat itu untuk kebaikan dunia kita atau manfaat untuk akhirat kita. Itu tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Datuk, bila kita bersyukur kepada Allah, kita mentaati, kita menjalankan perintah Allah. Dan bagaimana kita nak melahirkan rasa syukur kepada Allah, dan bagaimana ia boleh menyumbang ke arah pembangunan ekonomi, pembangunan negara? Okey, bila seseorang itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka meletakkan orang yang bersyukur ni ialah sentiasa mengekalkan sangka baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan keyakinan dia kepada Allah. Itu tanda orang bersyukur lah. Maknanya dalam hari ni, contoh perkara yang paling mudah yang kita kena ambil ialah contoh hari ni lah. Hari ni dalam keadaan pandemik dan sebagainya. Tanda orang bersyukur ni apabila dia mengekalkan sangka baik kepada Allah. Sangka baik. Allah Ta'ala turunkan wabak, turunkan penyakit, tapi kita masih lagi boleh makan, boleh minum, kan? Masih lagi boleh meneruskan kehidupan dan sebagainya. Mana kita bersangka baik walaupun Allah Ta'ala uji, tapi tak ditarik semua sekali. Cuma yang tak boleh, kita nak pergi keluar bebas, tapi masih lagi kita boleh nak pergi beli makan, beli barang-barang, masih lagi boleh keluar, kan? Ya, boleh. Tidak seperti mana darurat yang tak boleh kita keluar langsung. Jadi maknanya memberi sangka baik kepada Allah lah. Walaupun Allah Ta'ala beri penyakit, tapi banyak perkara-perkara yang lain kita dapat. Dulu kalau tengok sebelum ada wabak, rumah tangga kita ni masing-masing dengan hala tuju sendiri, walaupun satu keluarga. Anak dengan kehidupan dia, ibu dengan kehidupan dia, suami dengan kehidupan dia. Nak jumpa seminggu sekali pun, hari minggu pun payah, kan? Tapi dengan adanya wabak, kita tengok kehidupan keluarga nampak mesra,
anak lebih mengenal akan ayahnya, isteri lebih mengenal akan suaminya. Suami kan. Hari ni tak, hari kenal juga tapi tak semestinya begitu kan. Jadi dengan sebab tu dulu tak pernah sembahyang berjamaah, dah boleh sembahyang berjamaah dah kan. Jadi banyak dia punya kelebihan lah. Dan meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa dua keadaan? Bahawa kalau kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin di dalam ujian itu mesti ada kebaikan. Meletakkan keyakinan kan. Kita yakin bagi orang yang beriman kepada Allah Taala bahawa setiap musibah ada kebaikannya. Setiap kesenangan ada kebaikannya. Dan kalau kita melihat dari sudut bagaimana syukur ini menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi orang yang orang yang ada sifat syukur ini, dia akan menjadikan bahawa kerja itu sebagai satu ibadat kepada Allah. Kan? Hari ini ada orang bekerja dengan dua persepsi, Kak Siti kata. Ada orang yang bekerja hari ini, dia bekerja semata-mata untuk gaji. Jadi dengan sebab itu kerja main-main je kan. Ada kadang kerja banyak yang tak siap, kerja banyak yang tak selesai kan. Bila nak buat tak nak buat, ada main-main kerja. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah, dia tahu nak dapat kerja ni bukan senang. Sebab itu apabila dah dapat kerja, dia akan melakukan amanah, setiap amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita tengok masalah integriti dalam masyarakat hari ini menurun, terutama dalam warga kerja. Berapa banyak maknanya pegawai kerajaan yang terlibat dengan rasuah, dengan sogokan, pecah amanah dan sebagainya. Kerana mereka tidak menganggap bahawa perlu bersyukur dengan kerja. Berapa ramai orang lain yang tak ada kerja dekat luar. Kan? Tapi dia dah diberi kerja, dah diberikan amanah, tapi dia tidak dapat melaksanakan. Malah maknanya mereka ni mengkhianati pula maknanya tanggungjawab dia sebagai seorang penjawat awam. Kan? Jadi dengan sebab itu orang yang ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni akan bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang halal, kerana mereka memikirkan dengan nafkah yang halal ini akan diberi makan kepada anak-anak, kan, kepada ahli keluarga. Jadi anak-anak yang menerima rezeki yang halal daripada sumber yang halal, maka dengan sebab itu seorang ayah sebenarnya dia telah melakukan satu proses pembentukan masyarakat ataupun membentuk satu generasi yang generasi yang bermanfaat pada masa akan datang. Jadi kalau kita beri makan anak dengan sumber-sumber yang tak baik, sebenarnya seorang itu telah menyediakan satu pelapis atau satu golongan masyarakat yang hancur pada masa akan datang ni. Jadi dengan sebab itu kalau masyarakatnya dah hancur, pekerjanya dah hancur, sudah tentu maknanya pembangunan negara tak akan boleh dilakukan. Sebab masyarakat dah rapuh dah. Maknanya telah banyak maknanya berlaku masalah dalam masyarakat. Jadi dengan sebab itu, dengan ada ni sifat syukur ni sebenarnya menjadikan seorang itu bila dia melakukan kerja, dia melakukan sesuatu perkara, dia akan lebih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu dia. Dan Datuk, kita ni kan perlu bersyukur dengan apa yang kita perolehi, dan apakah nikmat yang paling layak untuk disyukuri, yang layak disyukuri? Jadi sebenarnya apa yang kita terima daripada perkara-perkara yang baik ni, itu semua adalah nikmat. Kan? Walaupun mungkin satu musibah pun kadang-kadang nikmat juga. Musibah pun nikmat juga. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, bila dia sebut Allah Ta'ala kata ada maknanya musibah ni dia sesuatu yang membawa kebaikan. Kan? Ada sesuatu maknanya musibah ni ialah sesuatu yang dia merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah ni tak semestinya dia membawa keburukan. Ada kalanya musibah ni ialah musibah yang memberi kebaikan kepada. Ada bala' ni, bala'nya bala'un azim, ada bala'un hasanah.
Bala ni ada dua. Satu maknanya balaan hasanah, Allah Ta'ala bagi sesuatu bala tapi dia memberi kebaikan kepada seorang. Dan ada bala ni ialah bala yang dia merupakan satu azab. Kan? Jadi tak semuanya bala ni dia tak memberi manfaat. Jadi dengan sebab itu, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya jadi baik kepada seseorang, kepada manusia. Jadi apakah nikmat yang perlu banyak kita syukur ialah bila nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman. Sebab ada nikmat iman dan Islam ni, manusia akan terdorong dan terjaga dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang lebih penting ialah kehidupan akhirat, dengan sebab seorang itu ada nikmat iman dan Islam, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan orang yang tak ada nikmat iman dan Islam ni, dekat dunia dia hancur, dekat akhirat pun dia hancur. Dia akan binasa dah. Jadi dengan sebab itu, kita jangan pandang, jangan kita merasakan nikmat ini hanya dengan sebab banyak duit, kesihatan, banyak ada pangkat, ada kedudukan dan sebagainya. Tapi nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri ialah apabila kita diberikan nikmat iman dan Islam. Hari ini banyak orang mencari iman dan Islam tapi tak jumpa. Mereka cari kerana nikmat iman dan Islam ni adalah hak Allah SWT. Kan? Dengan sebab itu hari ini kita bersyukur kalau sekiranya sampai hari ini Allah jadikan kita iman dan Islam. Dengan betul kita kena jagalah iman dan Islam ni, kerana dia merupakan satu-satu nikmat yang paling besar. Dengan sebab nikmat inilah manusia ni akan berjaya besok, sama ada hidup dunia atau hidup di akhirat. Wallahu a'lam. Itu dia. Dan saudara, pastikan anda terus bersama Melaka FM. Selepas ini kita nak sambung lagi kupasan kita ni, dan terus bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia,
Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia Melaka FM. Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Hari ini kita membicarakan mengenai makam ke-8 dalam tasawuf, iaitu syukur. Dan dalam kehidupan ni kan, nikmat yang paling perlu kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Dan kerana dengan nikmat iman dan Islam, manusia akan berjaya di dunia dan akhirat. Dan Datuk, saya rasa sempat lagi kita nak menyentuh mengenai satu lagi tajuk ni, satu lagi soalan ni, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang tidak akan diketahui nilainya melainkan setelah kita kehilangannya. Okey, terima kasih kepada Kak Siti. Kita sebut tadi bahawa manusia sering diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang-kadang manusia dia sentiasa lupa dengan nikmat Allah. Kan? Hari ini kita dapat nikmat berbagai-bagai, nikmat kebebasan, nikmat kesenangan hidup, nikmat ketenangan dan sebagainya. Tapi banyak orang yang tidak menilai ia sebagai satu nikmat. Jadi setelah hilang sesuatu tu baru dia rasa, Allah, kalau bagus. Contohnya orang yang dia sihat kan? Waktu dia sihat, bila datang sakit, kalau aku sihat, tu kalau tu. Kalau tu. Pada waktu itu dia akan merasakan, bila dia sebut begitu, bermakna dia telah merasakan satu kerugian. Sebab kenapa dia tidak merebut waktu peluang dia dapat benda tu, dia tak gunakan. Jadi dengan sebab itu, ada 3 perkara Kak Siti. Kak Su, tiga nikmat ini yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertamanya, orang sentiasa melupakan nikmat muda. Dia akan disedari maknanya nikmat itu ketika mana dia telah tua. Jadi hari ini banyak orang muda dia tak ingat tentang nikmat muda. Kan? Waktu muda dia akan habiskan dengan perkara yang banyak tak memberi manfaat. Sebabnya kita akan dengar kata-kata orang tua dulu kan. Kalau aku muda boleh aku pergi macam ni, boleh aku buat macam ni. Itu semua maknanya sesuatu yang jadi sia-sia lah. Kalam yang disebut kalam yang tidak memberi manfaat, tak memberi faedah, dan kalam yang menyata kalam kekesalan dalam diri seseorang. Itu sebabnya perkataan yang kesal. Jadi perkataan ini Kak Siti bukan untuk orang dunia je. Hatta orang masuk, bila dia kembali kepada Allah pun dia akan kata macam tu juga. Sebab tu ketika mana orang masuk dalam neraka, apa kata-kata orang neraka? Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami boleh buat amalan. Tak. Itu juga menyatakan bahawa itu kadar perkataan kekesalan. Makna diberi nikmat waktu dunia supaya buat ibadat. Tapi bila dia dah masuk neraka, baru dia menyatakan kembalikanlah kami ke dunia supaya kami boleh buat ibadat. Sedangkan Allah Ta'ala kata hidup sekali, mati sekali. Jadi itu merupakan kalam kekesalan orang dalam neraka Allah Ta'ala. Ketika mana orang kembali kepada Allah, itu merupakan maknanya hari ni orang menyatakan kalam kesal ni bukan harta kat dunia je. Hatta besok dekat akhirat pun macam tu juga. Jadi dengan sebab itu, nikmat ketika mana diberi nikmat muda, dia akan menyesal waktu dia tua. Kalau sekiranya waktu muda tu dia hilang dengan tidak memberi apa-apa manfaat pada dia. Barulah dia akan rasa sekarang pakcik ni dah tua, nak naik tangga pun dah tak larat. Kan? Engkau orang muda-muda ni boleh datang masjid. Tengok tu, kalam apa tu? Itu kalam menyesal nama dia. Jadi dengan sebab itu kita kena jaga-jaga tu. Yang keduanya, nikmat kesihatan itu tidak akan dapat dirasa melainkan orang yang sakit je. Mana orang yang dah sakit, dia baru akan rasa nikmat sihat. Dia baru akan menyatakan betapa sihat itu adalah satu nikmat. Tapi waktu dia diberi sihat, dia tak tahu itu sihat tu nikmat daripada Allah. Hari ni banyaklah kita tengok kan. Orang diberikan nikmat sihat, tapi banyak perkara-perkara yang dia buat tu bertentangan. Ada nikmat sihat, buat perkara-perkara yang merosakkan diri.
Ada nikmat sihat, buat perkara-perkara yang merosakkan, mudaratkan orang lain, kan? Macam-macam lah. Jadi nikmat sihat itu tak akan dapat dirasa melainkan hanya orang sakit je. Kalaulah makcik sihat, boleh pergi masjid, boleh baca Quran, itu semua kalam tu tak boleh pakai. Kerana itu semua kalam kekesalan yang dinyatakan. Yang ketiganya, nikmat aman ini tidak akan diketahui melainkan orang yang terkena bala ataupun orang yang terpenjara. Makna keamanan ini tak akan dirasakan. Sebabnya orang bila dia dalam keadaan aman, dia suka buat kacau. Buat kerosakan, buat ini, buat ni, sehingga menyusahkan orang lain. Tapi bila dah susah, dia kata, "Oi, kalau dulu macam ni, kan kita senang boleh pergi sini. Tengok, itu semuanya adalah kalam yang perlu, maknanya kita ambil iktibar, kita hindari. Dan yang keempatnya, nilai atau nikmat hidup ni tak akan diketahui, tak akan dirasa nikmatnya melainkan orang yang mati je. Waktu dah mati dah, kalau balik kat dunia boleh hidup balik kan bagus, kan? Tapi waktu dia hidup, dia tak menggunakan kesempatan hidup tu untuk buat amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah nikmat-nikmat yang ada diberikan pada awalnya. Semua orang dapat nikmat ni. Diberikan nikmat ni, tapi oleh kerana kalau dia tak dapat dijaga, dia akan hilang dan dia akan menyatakan kekesalan dalam kehidupan dia. Jadi cuba kita renung-renungkan. Jadi insya-Allah kat situ saya mengambil sebagai penutup kita punya bicara kita pada pagi ini. Kita nak melahirkan rasa syukur lah. Sebab kita bicara tentang syukur kan. Kita nak melahirkan rasa syukur kerana dengan dengan kenyataan dan apa yang telah di kenyataan akhbar yang telah dilakukan oleh Ketua Menteri dan Jabatan Agama beserta Jabatan Mufti dan badan-badan yang diberikan autoriti, bahawa hari ini umat Islam di negeri Melaka boleh melahirkan rasa syukur kepada Allah SWT. Sembahyang di masjid telah boleh beroperasi seperti mana biasa, kan? Ya, alhamdulillah. Dengan kadar, maknanya kadar orang yang masuk dalam masjid itu mengikut kapasiti masjid. Di masjid qaryah, makna orang boleh masuk sejumlah 250 orang. Kan? Dan bagi masjid yang besar, contohnya masjid negeri, kita pengunjung boleh sampai kepada 500 orang. Sama ada sembahyang waktu atau sembahyang Jumaat, kan? Jadi ini satu kegembiraan yang patut kita syukurilah. Dan yang keduanya, di surau-surau yang didirikan solat boleh sampai kepada 75 orang. Dengan penjarakan lah, dengan SOP yang telah diletakkan, penjarakan 1 meter. Kemudian mereka hendaklah mematuhi SOP yang telah diletakkan, iaitu memakai face mask, kemudian mengambil wuduk terlebih dahulu di rumah dan sebagainya lah. Jadi membawa sejadah dan sebagainya. Jadi ini adalah maknanya langkah-langkah dalam kita memberi ruang kepada masyarakat untuk boleh beribadat, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi dalam lingkungan, maknanya pandemik. Jadi kita kena berjaga-jaga, kerana berjaga-jaga tu adalah lebih baik daripada kita mendedahkan diri kita kepada keburukan, kan? Dan aktiviti keagamaan di masjid seperti mana aktiviti kelas-kelas pengajian, hanya dibenarkan ialah kelas pengajian pada waktu maghrib, antara maghrib dengan isyak sahaja. Adapun program yang lain seperti mana kuliah subuh, ataupun kuliah duha masih lagi ditangguhkan. Jadi kita rasa senang hati jugalah, tapi sebab kuliah-kuliah ni dibolehkan, itu kuliah maghrib, kan? Jangan sampai masjid itu kosong dengan aktiviti. Dan alhamdulillah, maknanya program itu telah boleh dilaksanakan bermula daripada semalam 28 bulan dan seterusnya. Dan kita mengingatkanlah umat Islam, menggunakanlah peluang dalam keadaan kita ni diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan yang macam ni, gerebutlah peluang untuk menghidupkan masjid dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena menjaga-jaga, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati.
iaitu mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Wallahu alam. Baik, itu dia penerangan dan juga berita gembira buat seluruh umat Islam. Dan terima kasih Datuk. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam program Mutiara Ilmu. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu dia saudara, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita membicarakan berkenaan dengan syukur dan juga berita gembira buat umat Islam seluruhnya. Dan hari ini bolehlah kan ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Masjid-masjid telah dibuka untuk mendirikan solat-solat fardu. Juga telah pun diberikan kebenaran dan maghrib ke isyak kuliah agama dibenarkan untuk dilaksanakan. Jadi beramai-ramai kita imarahkan masjid-masjid seluruh negeri Melaka. Baik saudara, sebentar lagi kita akan ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana. Pastikan anda terus bersama Melaka FM.